Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Farhan bin Muhammad Rosdi dari kelas CTU 552 EM3 akan membentangkan mengenai ajaran sesat budi suci. Perkataan ajaran sesat dihuraikan di mana sesuatu ilmu atau perkara baru yang diajarkan dan disebarkan secara sembunyi atau secara meluas kepada orang ramai yang tidak tahu bahawa ajaran tersebut terpesong daripada kebenaran yang asli dan sahih serta bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran budi suci iaitu merupakan satu daripada ilmu kebatinan yang telah dipelajari bagi yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau ancaman tiba-tiba. Ajaran budi suci ini diajar adalah untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh, iaitu dengan syarat bahawa musuh tersebut dalam keadaan tidak tenang ataupun marah. Terdapat 13 jurus yang diajarkan di dalam ajaran budi suci ini. Di antara 13 jurus itu, ia dibahagikan kepada 3 bahagian yang berbeza, iaitu jurus-jurus biasa, jurus-jurus bahaya ataupun jurus maut, dan akhir sekali jurus pengunci. Mengikut sejarah ajaran ini akan dilakukan oleh seseorang yang bertapa di tempat yang sunyi untuk mengosongkan seluruh jiwa dan mental. Kelakuan dan posisi zahir yang dilakukan oleh ajaran ini banyak mempunyai persamaan dengan pertapaan Buddha yang memberi ajaran tersebut nama pertamanya iaitu ajaran Buddha suci yang akhirnya ditukar namanya menjadi ajaran Budi suci. Ajaran Budi suci ini dilakukan hampir menyerupai teknik yoga dan namanya ditukar supaya mudah diterima oleh masyarakat Melayu Muslim. Ajaran ini didapatkan melalui aktiviti pertapaan yang berkembang di Indonesia dan tersebar ke negara Malaysia pada tahun 60-an. Okey. Ajaran Budi suci ini disebarkan dengan mempunyai cara-cara yang tertentu yang perlu ditaati untuk mendapatkan kesan yang paling maksimum dengan menggabungkan latihan fizikal dan spiritual. Proses ajaran ini dilakukan oleh seorang guru dan pelajarnya itu sendiri, di mana pelajar tersebut perlu menyediakan seekor ayam jantan yang telah tumbuh taji, 7 jenis kuih Melayu, 3 meter kain putih, daun kelor dan sepiring pulut kuning. Ayam jantan yang disediakan itu akan disembelih dan dimasak di mana dagingnya yang dipotong dan mengambil bahagian seperti pempedal, hati, jantung dan lain-lain untuk dijadikan sate. Pelajar tersebut haruslah menikmati sate ini sehingga habis licin yang bertujuan untuk menguatkan semangat diri dan keberanian serta lincah bagaikan seekor ayam yang perkasa. Sebelum menurunkan ajaran ini, guru akan melafazkan ungkapan-ungkapan yang akan diikuti oleh pelajarnya. Proses penerimaan ajaran akan dilakukan apabila seorang murid itu berada dalam keadaan duduk di atas kain putih yang dibawa sekali bersama ketika menghadap guru dalam keadaan berwuduk lalu bersalaman dengan guru tersebut. Kain putih yang digunakan oleh pelajar tersebut merupakan lambang keikhlasan dan hati bersih serta patuh setia. Okay, antara faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mendekati ajaran sesat ini adalah sikap orang yang menginginkan ilmu kebatinan supaya mereka dapat membezakan diri dengan orang lain yang normal dengan merasakan diri mereka itu hebat. Selain itu, kurang pendedahan mengenai keburukan ajaran sesat yang disebarkan sehingga ada orang yang menganggap bahawa ajaran ini itu normal dan tidak salah kerana kurangnya orang yang menentang, sedangkan ajaran ini hanyalah bernasib baik kerana kurang pendedahan kepada masyarakat umum, atau mungkin ajaran ini dilakukan hanya segelintir orang sahaja yang berada di pelosok hutan ataupun kampung. Kekurangan ilmu agama juga merupakan dan tidak mempunyai keinginan untuk mendalami merupakan salah satu faktor utama yang boleh menyebabkan seseorang itu
menghilangkan rasa sehingga menimbulkan kemusykilan mengenai agama. Implikasi terhadap masyarakat. Antara implikasinya ialah lahirnya masyarakat yang berfikiran tertutup dan menolak segala perkara yang mendatangkan manfaat hanya kerana bertentangan dengan fahamannya, sedangkan fahamannya yang dipegang olehnya itu adalah salah, tetapi masih lagi sombong kerana dikaburi oleh egonya yang tinggi. Selain itu juga, ia boleh menyebabkan perbezaan pendapat yang tidak sepatutnya terjadi di mana terdapat sebuah pihak yang menggunakan maklumat yang dipelajarinya yang datang dari sumber yang salah sehingga menimbulkan perdebatan yang sinsir antara satu sama lain. Akhir sekali, ia juga dapat mewujudkan ketidaktenteraman awam, terutamanya wujud kumpulan fanatik yang terlalu taksub dengan kepercayaannya sehingga ia ingin menyebarkannya secara meluas dan paksa. Berikut merupakan fatwa yang berkaitan dengan ajaran ini, iaitu fatwa ini digubar oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengenai perkara-perkara yang dirujukkan kepada majlis di bawah Seksyen 41 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak bagi Negeri Selangor, di mana bahawa ajaran dan amalan ilmu kebatinan ini yang berdasarkan tahan diri yang menggunakan kuasa gaib yang diajar dan diamalkan oleh satu Nasrul Haq, Budi Suci, Al-Watan, Budi Suci Sejati, Jawa Faradia adalah bukan dari ajaran agama Islam. Oleh itu, orang Islam adalah ditegah daripada mengikut dan mengamalkannya. Berikut merupakan antara cara untuk mengatasi perkara ajaran sesat ini, iaitu program kesedaran mengenai ajaran sesat yang datang dalam pelbagai bentuk. Dan salah satunya adalah ia program sebegini boleh diadakan oleh mana-mana pihak. Yang kolaborasi antara pihak berkuasa dan pendakwah bebas yang sudah bertauliah juga mampu mendapatkan kepercayaan orang ramai di mana mereka merasa yakin bahawa program yang diadakan oleh kedua-dua belah pihak ini boleh dipercayai dan boleh disertai tanpa rasa ragu-ragu mengenai ilmu yang disampaikan. Selain itu juga kita perlu mendekatkan diri dengan para ilmuwan agama yang mampu dijadikan rujukan jika terdapat kemusykilan bagi mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, kebanyakan ajaran-ajaran sesat yang diasaskan ini datang daripada orang yang kurang ilmu agamanya, tetapi mempunyai ego yang tinggi sehingga dia merasakan dirinya hebat. Selain itu, seni mempertahankan diri juga merupakan salah satu cabang di mana ajaran sesat ini disebarkan secara bersembunyi, yang berlindung sebagai ilmu mempertahankan diri, di mana orang ramai menganggap orang belum mempelajarinya hanya untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh sahaja. Akhir sekali, ajaran sesat sebegini merupakan tanggungjawab semua umat Islam di Malaysia untuk mencegahnya dari terus tersebar, terutamanya daripada merebak dari kalangan orang golongan muda. Okey, seterusnya adalah ulasan artikel yang saya lakukan mengenai penyebaran fahaman yang bertajuk penyebaran fahaman bertentangan akidah Islam di media sosial dari perspektif undang-undang dan syariah di Malaysia. Sedikit info mengenai artikel ini, di mana artikel ini ditulis oleh dua orang penulis, iaitu Cik Nurul Atira Musa dan Puan Hendun Abdul Rahman Shah. Dan artikel ini diterbitkan pada 15 hari bulan 12 2020 dan mempunyai 12 muka surat kesemuanya sekali. Sedikit penerangan, kedua-dua penulis ini datang dari universiti yang sama, iaitu Universiti Sains Islam Malaysia.
Kedua-dua penulis ini terbahagi kepada pensyarah dan pelajar, di mana Cik Nurul Atirah Musa ini adalah seorang pelajar dan manakala Puan Hendun Abdul Rahman ini adalah seorang pensyarah. Kedua-dua penulis ini terlibat dalam bidang yang sama, iaitu dalam Fakulti Undang-Undang dan Syariah. Okey. Apa yang penulis cuba berikan adalah media sosial sudah berkembang luas dan memberi impak yang positif. Tetapi ia kini dijadikan sebagai salah satu senjata baru untuk menghancurkan Islam oleh musuh Islam. Penyebaran maklumat yang berlebihan tanpa sempadan ini telah menyebabkan sesetengah masyarakat Muslim di Malaysia menjadi keliru, terutamanya perkara yang berkait rapat dengan ilmu agama. Pelbagai serangan terhadap akidah yang telah berlaku di dalam alam media sosial dan boleh disimpulkan bahawa tidak banyak beza yang berlaku di dunia luar berbanding di media sosial, melainkan perbezaan bentuk, cara dan medium penyampaian sahaja. Penulis membawakan isu seperti di mana terdapat fahaman yang salah yang dibawa melalui penggunaan media sosial oleh musuh Islam ke dalam ajaran Islam yang cuba berselindung di sebalik nama Islam moden. Contohnya, liberalism, di mana golongan ini ingin menuntut hak kebebasan seperti menganggap Islam ini menindas kaum wanita yang cuba menutup aurat. Selain itu, indie adalah salah satu golongan yang kurang diberi perhatian, di mana mereka adalah golongan yang menginginkan kebebasan yang ditujukan kepada golongan muda. Selain itu, golongan atheism yang tidak asing lagi di dalam negara kita, di mana mereka menganggap agama itu tidak relevan di dalam dunia moden ini kerana sudah diterajui oleh sains dan teknologi. Tidak kurang juga golongan agnostik, di mana orang yang mempunyai kepercayaan atas pagar, di mana mereka sendiri tidak pasti sama ada kewujudan Tuhan itu betul atau tidak. Sepanjang membaca artikel ini, faham apa yang menarik perhatian adalah fahaman indie, di mana indie merupakan singkatan perkataan yang berasal dari perkataan bahasa Inggeris, iaitu independent, yang bermaksud bebas, merdeka, tidak terkongkong dan tidak bergantung kepada yang lain. Namun begitu, golongan ini merupakan orang yang datang dari orang yang menginginkan kebebasan dalam apa sahaja yang mereka lakukan dan menuntut hak kebebasan individu dan suka menonjol melalui muzik, penulisan-penulisan bebas dan lukisan. Fahaman ini kebanyakannya digemari oleh golongan muda, namun begitu kandungannya perlu diberhalusi kerana dibimbangi terpalit dengan fahaman liberalism yang juga mempunyai tujuan yang sama, iaitu menuntut hak kebebasan. Berikut merupakan undang-undang yang berkait dalam mencegah ajaran fahaman-fahaman ini di media sosial. Antaranya adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997, di mana kesemua akta ini akan menunjukkan bahawa mana-mana individu yang menghantar kandungan-kandungan yang mengandungi kejian, hinaan atau mengeluarkan kata-kata jelek terhadap agama Islam boleh dikenakan hukuman seperti yang terdapat dalam subsection. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.